Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan G2 akan membentangkan tentang teknik menyelamat. Menyelamatkan bangsa yang memerlukan pertolongan adalah perbuatan yang baik dan berperi kemanusiaan. Penyelamat mestilah mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas dari segi praktikal maupun teori agar tidak membahayakan mangsa dan diri sendiri. Tujuan teknik menyelamat ialah supaya dapat menyelamatkan mangsa tanpa menghadapi sebarang masalah, supaya dapat menenangkan dan mengurangkan kesakitan yang ditanggung oleh mangsa, supaya dapat menghindarkan bahaya yang akan terima oleh mangsa-mangsa. Jenis-jenis kerja menyelamat adalah seperti berikut. Pertama, menangkap ular. Kedua, menyelamatkan binatang seperti kucing, lembu masuk lubang dan lain-lain. Ketiga, lift tersangkut di mana mangsa berada di dalam lift. Yang keempat, kemalangan jalan raya. Yang kelima, gempa bumi. Yang keenam, mati lemas di lombong, sungai, laut dan lain-lain. Yang ketujuh, menyelamatkan orang yang hendak membunuh diri. Dan yang ke-8, menangkap orang gila. Jenis-jenis mangsa yang perlu diselamatkan adalah seperti berikut. Yang pertama, orang yang cedera. Yang kedua, orang yang lumpuh. Yang ketiga, orang yang patah kaki. Yang keempat, orang yang pingsan. Yang kelima, orang buta. Keenam, orang lemah. Ketujuh, orang tua. Kelapan, orang cacat. Dan yang kesembilan, kanak-kanak dan lain-lain. Assalamualaikum, saya Nurin Yasina binti Haizan. Halangan-halangan semasa menyelamat iaitu keadaan tempat, keadaan mangsa, masa, pandangan yang kurang jelas, bahan api yang panas, perabot yang menjadi penghalang, aliran elektrik yang hidup, gas-gas yang beracun, kaca-kaca yang pecah dan juga alat bantuan menyelamat yang kurang sesuai. Dan seterusnya, sifat-sifat yang perlu ada pada diri penyelamat iaitu mestilah ada pengetahuan, sifat yang berani dan juga sifat yang sabar. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik semasa menyelamat. Yang pertama, penyelamat mestilah memastikan keselamatan diri mereka terlebih dahulu. Kedua, melihat kawasan sekeliling untuk mengenal pasti bahaya yang boleh berlaku. Ketiga, menenangkan mangsa supaya penyelamat dapat menyelamat dengan lebih lancar. Keempat, melakukan kerja menyelamat dengan teratur. Kelima, memberi kata-kata perangsang kepada mangsa supaya mereka berasa lebih reda. Keenam, mestilah berpasangan, sekurang-kurangnya 2 orang. Yang ketujuh, mestilah memeriksa keadaan mangsa untuk mengelakkan keadaan mereka semakin teruk. Ke-8, menggunakan peralatan yang sesuai sekiranya ada pada waktu menyelamat. Ke-9, melakukan aktiviti menyelamat dengan penuh rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir, mestilah cepat dan cermat. Okey, kita akan pergi kepada teknik-teknik menyelamatkan mangsa. Yang pertama adalah fireman's leap. Ia terbagi kepada dua, iaitu mengangkat perempuan dan mengangkat lelaki. Dan teknik ini digunakan ketika mangsa dalam keadaan pingsan, cedera dan lumpuh. Okey, gambar rajah ini menunjukkan cara-cara menggunakan teknik fireman's leap dengan cara yang betul. Okey, seterusnya akan kepada arm lift. Okey, teknik ini digunakan untuk mengangkat mangsa dalam keadaan cedera di bahagian kaki, lemah di bahagian kaki dan juga pingsan. Okey, perhatian. Cara ini tidak boleh sesekali digunakan bagi keadaan mangsa yang patah tangan atau patah pinggang. Seterusnya ialah pickerback carry. Pickerback carry ni digunakan untuk angkat mangsa seperti kanak ataupun budak kecil, mangsa yang lumpuh, mangsa yang tidak boleh berjalan dan juga orang tua. Seterusnya ialah darling carry. Darling carry ni seperti pickerback carry juga untuk mengangkat kanak-kanak, orang
orang yang lumpuh ataupun cedera dan juga orang yang pengsan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Jannah Effendi Alamsyah dan saya akan menerangkan tentang crawling method dan downstairs method. Crawling method adalah untuk membawa mangsa yang cedera di tempat yang sempit atau tempat di mana mangsa tidak boleh berdiri. Dan downstairs method adalah untuk membawa mangsa yang pengsan. Kebiasaannya mangsa mempunyai keberatan yang lebih berbanding dengan penyelamat. Seterusnya adalah two-handle seat. Memerlukan dua orang penyelamat kerana untuk membawa mangsa dengan cara mangsa duduk di antara dua tangan penyelamat tersebut seperti berikut. Teknik ini sesuai untuk mangsa cedera di bahagian kaki ataupun orang tua yang tidak mampu berjalan. Perhatian, jangan menggunakan teknik ini kepada mangsa yang patah pinggangnya. Selain itu adalah three-handle seat. Memerlukan dua orang penyelamat juga kerana untuk membawa mangsa dengan cara mangsa duduk di atas tangan si penyelamat dan tangannya seperti berikut. Teknik ini sesuai untuk mangsa cedera di bahagian kaki maupun orang tua yang tidak mampu untuk berjalan. Perhatian, jangan menggunakan teknik ini juga kepada mangsa yang patah pinggangnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zafraris Muhammad Zubir. Hari ini saya akan menceritakan tentang One Man Human Crutch atau crutch manusia penyelamat tunggal. Ini adalah bagaimana crutch manusia penyelamat tunggal dilaksanakan. Terdapat daripada gambar di atas. Untuk kaedah ini bekerja, mangsa mesti sedar dan mampu memberi penyelamat beberapa bantuan. Kedudukan tangan penyelamat hendaklah memegang tangan mangsa dan yang lain mengambil sengkaman tegas pakaian di pinggang di sebelah jauh badan. Okey, yang kedua adalah two-man crutch atau dua penyelamat manusia crutch. Kaedah ini adalah sama dengan kaedah penyelamat manusia crutch kecuali mangsa disokong di kedua-dua belah pihak. Seterusnya ialah four-handed seat adalah untuk membawa orang yang cedera di bahagian kaki atau orang yang tidak mampu berjalan. Caranya adalah tangan disilang rapat seperti di dalam gambar. Dan yang terakhir ialah four and a half method adalah untuk membawa orang yang lemah, lumpuh atau cedera di bahagian kaki, orang-orang tua dan orang-orang tua yang tidak mampu berjalan. Kedua-dua penyelamat hendaklah melangkah kaki yang sama semasa berjalan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.